Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Welcome back kepada kelas live percuma di Smart Class. Okey, selamat datang ke kelas percuma secara setiap hari di Smart Class. Okey. Alhamdulillah untuk minggu ini kita dah masuk minggu yang kedua untuk live classes kita, di mana hari Selasa baru ni kita ada English Form 1. Semalam kita ada English Year 3 dan Alhamdulillah hari Khamis, setiap hari Khamis kita akan belajar kelas asas tajwid. Okey, untuk sesiapa yang kembali pada minggu ini, selamat datang again. Untuk sesiapa yang baru join kita pada kali ini, selamat datang for the first time. Okey. Setiap hari Khamis insya-Allah kita akan ada kelas asas tajwid bersama Ustazah Aliza. Okey. Untuk sesiapa yang pertama kali join kita pada malam ini, anda semua ataupun adik-adik semua, tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton kembali kelas asas tajwid yang pertama dari Ustazah Aliza di Facebook kami ataupun di YouTube kami. Okey, jadi jangan lupa untuk like Facebook, subscribe kita punya YouTube, follow Instagram dan TikTok, sebab dekat Instagram dan TikTok kita ada sharekan tips-tips ataupun teknik-teknik mudah dan ringkas mengenai kelas tajwid, mengenai matematik, mengenai English. So please make sure, pastikan tuan-tuan dan perempuan dan juga adik-adik Malaysia Smart Class semua follow kita punya Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok. Okey, kerana dekat Smart Class ni lah you guys boleh dapatkan cara untuk learn the smart way. Okey. Alright, kita teruskan lagi kelas asas tajwid kita pada malam ini dengan Ustazah Aliza. Sambungan daripada minggu lepas, kita akan belajar lebih lagi iaitu rukun asas tajwid bahagian kedua. Okey, alright, saya akan jemput Ustazah Aliza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Miss Hajar? Alhamdulillah, thank you. Khabar baik. Ustazah sihat? Alhamdulillah, dengan izin Allah sihat. Okey. Dan selamat Assalamualaikum juga pada para penonton kita pada malam ini. Ya, selamat datang untuk mendapat pengetahuan asas bahagian tajwid kedua. InsyaAllah malam ni kita cuba masuk ke bahagian kedua sebab bahagian tajwid ni ada 5 tapi yang kita emphasize adalah 3 bahagian. Semalam ini adalah bahagian yang kedua. Okey, so seperti mana yang Ustazah Aliza katakan, insya-Allah sedia semua dengan pen, kertas, buku nota sebab insya-Allah Ustazah Aliza punya kelas asas tajwid sesuai untuk semua peringkat umur. Maksudnya daripada pelajar sekolah dan juga dewasa. Okey. Alright Ustazah, I'll see you at the end of the class. Baik, terima kasih. Okay, have a good session. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton di live session hari ini. Maksud saya malam ini. Assalamualaikum lagi sekali dan selamat datang. Saya ucapkan pada penonton yang baru hari ini dapat ke lapangan menonton sesi ini. Baik. Seperti yang Miss Hajar kata tadi, kini adalah pengajaran asas tajwid. Seperti minggu lepas yang saya telah maklumkan atau beritahu, saya guna pendekatan diri Umi. Umi telah beritahu iaitu kita mempelajari rukun asas tajwid sebelum kita mendalami pembacaan pengajian atau pembacaan Al-Quranul Karim. Baik, rukun tajwid ada 5 sebenarnya, tetapi sebelum itu kita ulang kaji sekejap. Ya, apakah itu tajwid? Baik, tajwid bermaksud kita memberi hak kepada setiap huruf yang kita sebut. Ya, dalam bahasa lain dia memperindahkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita baca tanpa pengetahuan asas tajwid, bacaan kita tidak berapa menjadi dan kita hendaklah mempelajari untuk memperelokkan bacaan. Ya, dengan memperelokkan bacaan kita betul dari segi sebutan, dari segi sifat-sifat huruf, dari segi hukum. Baik, di antara rukun yang kita nak pelajari diberi 5 rukun itu, iaitu pertama rukun mahraj yang kita telah pelajari minggu lepas. Yang kedua rukun sifat, insya-Allah malam ni, dan minggu depan kita akan mempelajari rukun ataupun yang ketiganya hukum-hukum tajwid.
Yang keempat adalah latihan, iaitu apa yang kita buatlah macam sekarang kita berlatih balik, ulang kaji balik pelajaran minggu lepas. Yang kelima diberi 2 ya. 5A ialah talaqi, iaitu apabila seorang murid mengaji ataupun seorang guru mengaji saling berbelajar antara satu sama lain, iaitu anak murid mengaji, guru tegur, guru mengaji, anak murid mendengar dan mengikutnya. Yang kedua 5B ialah musyafahah. Musyafahah bermaksud kita mempelajari sebutan-sebutan huruf dengan melihat kepada bibir, gigi serta lidah. Memang peringkat awal kita kurang selesa ya, sebab kita kena keluarkan lidah, sengih mulut, tunjuk gigi dan seterusnya. Tapi dengan cara itu saja baru kita boleh betul-betul faham dan menghayati serta mengenal di mana letaknya huruf-huruf tersebut yang diberi nama makhraj. Okey. So kita kaji balik pelajaran minggu lepas insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, insya-Allah ya. Baik. Pertama sekali kita ulang sedikit iaitu makhraj huruf. Ya, sebelum kita mengenali makhraj, kita kena kenal huruf. Huruf-huruf yang digunakan untuk Al-Quran ialah diberi nama huruf hijaiyah. Ia ada 28 huruf, ia ada 29 huruf, ia ada 31 huruf. Yang kita selalu belajar ialah 28 huruf, iaitu daripada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Itu 28. Kalau kita tambah dengan hamzah yang besar, ya, sebab hamzah yang pertama tu diberi nama hamzah qata', iaitu hamzah duduk di atas alif. So itu satu. Kalau kita tambah hamzah yang satu single, itu menjadikan huruf 29. Kalau kita kata 31, bermaksud kita telah masuk huruf mad, iaitu huruf alif, waw dan ya. Okay. Huruf mad ni Ustaz Umi beri nama sebagai nama huruf ilit. Maknanya dia ketentuannya khas untuk mad. Okay. So dalam makhraj huruf, ia diberi 5 tempat. Okay. So 5 tempat ni akan diambil alih oleh semua 28 huruf. Okay. So bagaimana kita nak tahu makhraj huruf? Maka kita kena tengok pada rupanya, iaitu di mana huruf-huruf ini berada. Okay. Sekarang Ustazah Umi akan buka whiteboard ya. Okay. InsyaAllah sebentar. Okay. Okay, sini kita ada rupa gambar rajah. Sini hidung, ini bibir, ini dia punya langit, tekak dan sini. Bawah ni adalah bibir bawah, dagu dan tekak. Okay, so begini. Okay, kemudian kita ada dia punya anak dia punya lidah. Ya, so lidahnya dari sini naik. Okey. Baik. Sini ada satu kawasan. Okey, kawasan. Bukan lubang hidung ya. Lubang hidung kat sini. Okey. Sekarang kita tahu dia ada 5 kawasan makhraj. Apakah maksud makhraj? Seperti minggu lepas Ustazah Umi dah kata, makhraj bermaksud tempat keluarnya huruf. Maksud tempat keluarnya huruf-huruf tu di mana ia berada. Ingat, kita ada 28 huruf. Okey. So 28 huruf ni nak dibagi kepada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. So siapa yang dah datang minggu lepas boleh ulang kaji. Siapa yang baru masuk kelas hari ni, inilah peluang untuk catat. Baik. Pertama kita gunakan huruf ilit yang Umi sebut tadi, itu huruf-huruf mad.
alif, waw, ya. Yang kedua, Ustaz Umi bagi nama huruf idik juga, khas untuk nun dan mim. Okey. Baik, sekarang kita letak nama huruf-huruf. Nama tempat yang pertama, Jauf. Okey, Jauf. Yang kedua, Haishum. Yang ketiga, Syafatain. Syafatain. Yang keempat, Halqa. Yang kelima, lisan. Okay. So ini sudah fix as huruf berasingan. Okay. Dari 28 huruf ni kita nak bedakan pada syafatain, halqa dan lisan. Okay. Baik. Sekarang kita nak buat matematik sikit lah ya. Okay. Syafatain iaitu huruf dari bibir. Tain ya. Boleh kita sebut tain. Tain bermaksud dua. Tain dua. So syafatain itu dua bibir. Bibir atas, bibir bawah. Apakah hurufnya? Hurufnya adalah ba, mim, waw, fa. So ada 4 huruf di syafatain. 4 huruf. So kita buat matematik. 28 tolak 4 tinggal 4. 4 tinggal 24. Kemudian kita nak beri kat halqa. Okey, halqa adalah di sini. Iaitu bahasa Melayu kita kata halkum. 1, 2, 3. Kita bahagikan 2. Dia ada 6 huruf ya, ada 6 huruf. Okey, so dari bawah sekali kita ada hamzah, ha. Tengah-tengah halkum kita ada ha, ain. Atas sekali hujung halkum kita panggil huruf kha dan ghin. Okey. 2 dah tepat keluar huruf. 1 di bibir, 1 di halkum ataupun kerongkong. Ya. Kalau bahasa Inggeris, this is lower throat, middle throat, upper throat. Kalau bahasa Melayu kita, pangkal halkum, tengah halkum, hujung halkum. Hujung halkum. Okey. So 28 tolak 4 tinggal 24, 24 tolak 6 tinggal 18. 18 ni akan diambil alih oleh kawasan lisan. Baik. Kawasan lisan ni macam mana kita nak letak 18 huruf dalam satu kawasan lisan ni? Okey, sebelum tu Umi terlupa tadi nak letak gigi dia. Sorry ya, sebab gigi ni penting untuk kita guna dalam lisan. Gigi atas, gigi bawah. Okey. Baik, sekarang kita nak pergi dekat lisan. Pertama, lisan pertama bahagian gigi. Kedua, bahagian lidah. Ketiga, bahagian rongga mulut. Keempat, bahagian tekak. Okey, jom kita cek. Okey, ni kita kena banyak-banyak warna ni. So bila banyak warna kita gembira tengok warna ceria-ceria semua warnanya. Baik, kita guna warna hijau muda. Okey. Gigi akan diambil alih oleh 9 huruf. Banyak tu. Kat mana nak buka gigi kita sampai 9 huruf tu? Yang kedua, lidah 3 huruf. Tolaklah. 18 tolak 9 tinggal 9. 9. Lidah ambil 3, tinggal 6. Rongga mulut ambil 3, tinggal 3. Tekak ambil 3. Cukup-cukup 28. Alhamdulillah. Tak ada satu pun tercicir. Jangan risau, kejap lagi Umi akan explain ya bahagian ini. Kejap lagi. Later lah sekejap aja.
Okay, sebab nanti nak bagi sifat huruf pula kan. Okay, let us put the list. Shall we put at the lidah first? Yes, okay. Here is tip of your tongue, ujung lidah, nun. Tepi ni bila kita curve ni, dia musing sini ya, dia curve is lam. Belakang sikit, tempat yang kita melidah tebal kat belakang tu is ro. Okay. Tekak, so lidah dah. Rongga mulut. Okay, mari kita ambil warna lain pula. Okay, rongga mulut kita ambil warna purple. Okay. Sini adalah kawasan rongga mulut. Dalam bola ni. Okay. So rongga mulut ada huruf shin, ada huruf jim, ada huruf ya. Dan ya, rongga mulut dan. Kita ambil tekak. Okey, tekak dia ada sedikit lencongan ya, sebab ada huruf tu dia terlekat. Okey, terlekat macam mana tu? Nanti bila kita belajar sifat huruf kita tahu, oh terlekatnya gini rupanya. Okey, terlekat macam mana tu? Terlekatnya begini. Dia dari sini ni ke sini. Terlekat kat sini. Ni kawasan ni, ya, kawasan ni kita Umi akan beritahu apa nama dia. Kalau kita letak ni mesti semua anak anda, cucu anda, adinda, kekanda yang tengah menonton tahu. Ni gigi. Belakang ni gigi ni. Ni gigi ni. So ada huruf yang terlekat kat sini. Nak terlekat macam mana tu? Tunggu sifat huruf nanti ya. Okey. Letak dulu huruf dia. Okey, jom. Sini huruf dot. Oh, sebut pun kuat. Dot. Okay. Sini huruf kaf. Kaf. Sini huruf qaf. Okay. Kaf di luar sikit, kaf di dalam sikit. Okay. Kaf ni kalau kita nak cari, senang saja. Kalau orang kata, ini kawasan apa? Daripada belakang gigi depan ni sampai ke sini adalah kawasan LK. Okay. LK tu lelangit keras. Kalau bahagian kaf ni dekat sini dibagi nama LL, lelangit lembut. So, macam mana kita nak kenal lelangit keras dengan lelangit lembut? Okey, kita bayangkan kita punya tangan ni, ya, bayangkan tangan kita ni. Okey, bayangkan tangan kita ni. Ini kita punya lelangit, ujung ni gigi kita. Sekarang ni lidah kita ni kat bawah ni. Okay. So kita ambil lidah kita macam ni, kita buat lidah kita gulung. Gulung. Ya. Umi kena tunjuklah kan. Okey, lidah ni kat depan ni. Gede-gede kan. Okey. Sekarang kita lerek lidah kita ikut lelangit tu, ya. Kita punya lelangit tu ikut sampai kat belakang tu kita rasa macam geli-geli. Situ lelangit lembut. Memang lembut pun digeli-geli kan. Situ letaknya kaf. Sebab tu bila kita sebut kaf tak boleh kata ka. Kita kena lembutkan dia. Ka. Kakiku. Kalau huruf qaf tak boleh kata ka. Sebab dia ketat kat sini. Macam mana kita nak cari dia? Kita buat pistol. Pistol. Kita cekik dia gitu. Cekik. Janganlah cekik kuat-kuat ya. Ala-ala cekik. Mana kita pinch. Kecil-kecil. Di mana kita pinch tu, di mana kita tekan-tekan tu, di situ dia letak qaf. Q-O-F. Qaf. Ko. Kalau kita nak latih betul-betul, kena jadi ayam sekejap lah. Ayam bertelur, riuh sekampung. Nanti adik-adik beradik ayah semua berkokok kejap lagi. Praktis. Sebab kita nak bunyikan mustaqim, siratal mustaqim. Tak boleh kata siratal mustaqim. Mustaqim. Tak boleh, itu kaf. Salah. Bila salah huruf, salah bunyi ayat, tak bolehlah baca. Dah salah ayat kan? Tadi Allah cakap lain, kita baca lain. Okey. So, kita dah habis ya. So, kita sekarang nak pergi kat gigi. Okey. Umi akan lukis gigi ke atas kat ruang kosong tu. Okey. Tadi kita punya bibir, kan, bibir kita, lepas tu kita punya langit kat sini kan. Okey.
Ni bibir bawah, ni dagu kan. Okey. So sini kita ada gigi bawah. Sini gigi atas. Lepas tu kita ada apa? Ya, kita ada kita punya lidah. Kan? Okey. Baik. Gigi atas ada 3 huruf. Gigi bawah ada 3 huruf. Antara gigi atas dan gigi bawah disentuhi oleh lidah ada 3 huruf. Baik, kita tulis dulu gigi atas. Gigi atas ada huruf ta, dal, o. Bila nanda, cucunda, kanda, dinda semua nak sebut, kita mesti lidah kita pergi kat lidah di sini. Seperti huruf T. T. Tak ada. Lidah dah pergi kat gigi. Belakang ni. Tak ada pun. Tak mau. Tidur. Tanya. Tumpu. Dia mesti gigi teh. Ya, ta dulu. Tak. Ti. Tu. Disentuh. Sama juga dengan dal. Da. Di. Du. Dia sama. Kalau to tu dia boleh tebal sikit. To. Kan. So these are all letter in sifat. Then kita pergi gigi bawah. Ya, gigi bawah ada 3 adik-beradik. Sod, sin, zai. Sod, sin, zai. Ya, ni huruf-huruf yang kat gigi bawah. So bila kita sebut dia bunyi begitu. Bis. Latihan. Bila kita berlatih esok lusa dalam kelas kita yang mendatang, kita beri nama tahkid. Tahkid maksudnya kita berlatih sebut huruf tu dengan betul-betul emphasize. Betul-betul bunyi. Betul-betul. Tapi bila ngaji jangan buat macam tu. Ya, kita dah mahir, tak payah buat macam tu. Okay? Bila kita berlatih, ya macam Bismillah. Kita berlatih. Bila kita dah pandai, Bismillah. Lidah mulut tu macam tak buka aja. Okay? Baik. Akhir sekali adalah huruf antara gigi atas, gigi bawah, dia mengepit lidah bila lidah tu terjelir keluar. Hurufnya ialah sa, zal dan zo. Okey. Tengok Umi sebut sa ya. Contohnya salasa. Nampak lidah keluar? Sa. Usalli fardu maghribi salasa. Huruf zal. Z. Allazi. Ini zo memang kita pelik sikit sebab lidah kita penuh mulut. Nampak? Penuh mulut. Zalim. Kalau bahasa Melayu kita kata zalim. Kan? Kalau dalam Iqra dia kata zuhur. Kita kata dah sembahyang zuhur. Kan? Dah lewat ni, tak sembahyang zuhur lagi ni. Kita zuhur. Kalau dalam bahasa Arab, zuhur. Penuh mulut. Sebab sifat zuhur ni penuh mulut. Okey. InsyaAllah ini adalah kedudukan mahraj. So bila kita guna sifat kejap lagi, kita tahu. Patutlah dia duduk kat gigi. Patutlah dia duduk kat sini dan situ kan. Okey. InsyaAllah. Okey. Umi Padam ni, ya, InsyaAllah. Umi Padam dulu, kita pergi ke sifat huruf. Bahagian kedua. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat huruf? Sifat huruf ialah keadaan bunyi yang keluar dari pembacaan Quran kita, sama ada ditekan, dilepaskan atau disekat bunyi-bunyi angin. Ya, macam bis, bunyi angin tu keluar, sin. Ya, kalau r, maro, ro, ar, dia bunyinya apa sifat dia, bergetar ke? Okey, kalau kita kata aj, lidah kita macam mana perginya, itu adalah sifat huruf. Baik, sama seperti kita juga, kita ada 4 orang adik-beradik. Kakak sifatnya bengis,
Adik kedua sifatnya lemah lembut. Adik ketiga sifatnya senyap kan, reserve ya. Yang keempat tu becok sikit. Tu sifat-sifat samalah, sama dengan barang. Pen ni bersifatnya berat. Pen tu bersifatnya ringan. Kapas ringan, batu berat. Sifat dia. Baik. Kali sifat huruf untuk 28 huruf. So bila kita mula belajar sifat huruf, kebanyakan dari kita confuse. Sifat huruf ada 28. Tapi sifat huruf ada banyak ni. Macam mana pening kepala? Tak perlu pening. Biar Umi yang peningkan. Okey. Baik. Sifat huruf. Ingat, kita kena always go back to huruf ada berapa? Ada 28. Oh, sorry. Tadi Umi lupa Haishum dengan Jauf. Ya? Okey. Curi sekejap. 5 minit. Okey. Tadi mahraj huruf 1 Jauf. Iaitu huruf mat. Alif, waw, ya. Huruf ni akan kita khususkan minggu depan dalam hukum. Okey, bila kita punya mulut tadi kan, ni mulut ke bibir, ni lelangit, ni tekak, ni bibir bawah dagu, ni tu ruang, lepas tu ni kita melehir sini, mana kita lidah kan. Okey, jauf ni bermaksud laluan bunyi suara panjang, iaitu mat. Sini. Dia datang daripada mana? Dia datang dari kita punya perut, pergi ke dada, pergi ke halkum ataupun kerongkong, kerongkong dan keluar ke mulut. Gini. Kalau kita contohnya ambil huruf ba berkawan dengan alif. B, A, ba, ini A. So, ba. Okey, naik sini lah. Daripada perut kita kat bawah sini. Ya, kat bawah sini. Naik, keluar. Ba, bu. Ni, ya, bi. Memang rasa dia perut. Ba, bu, bi. Kan? Bismillah. Dia keluar. Itulah laluan mat. Kalau Haishum kita berada di batang hidung. Yang Umi lukis tadi itu kan. Yang berkata bukan lubang hidung tu kan. Itu Haishum. Haishum macam Umi tunjuk minggu lepas. Dia berada di sini. Di kita punya batang hidung sini. Ya, Haishum. Bila kita baca huruf nun dengan mim. Ya, sama ada nun dengan mim itu dalam bentuk bertasydid. Macam ni. Ya, mim itu bertasydid ataupun dia dalam nun mim mati. Ya, hukum nun atau mim mati. Itu memang akan minggu depan lah. So kalau kita baca, dia akan bunyi contohnya. Contohnya bunyi alif nun mati bertemu dengan fa. Okey. Mati ni dia tidak ada punya baris. Ya, dia tidak ada punya baris. Okay. Setengah Quran ada. Apa pun Umi akan terangkan minggu depan. Okey. Bacaannya mesti didengungkan. Kita tak boleh kata anfa, anfa. Ya, itu bacaannya pada belum mahir tajwid. Bila dah mahir tajwid tak akan sebut dah. Dia akan sebut anfa. So tarikkan bunyi an tu. Fa, sebab maharaj fa kat sini kan. Fa adalah dengung. So dengung maknanya Haishum kat sini. Okey, baik. Okey, setakat itu dulu untuk maharaj ni, nanti Umi panjangkan balik semula di kelas minggu depan. Okey, back to sifat huruf. Sifat huruf ada 28 huruf. Okey. Sifat huruf terbagi kepada 2. Yes, terbagi kepada 2. Sifat berlawanan, sifat tunggal. Sifat berlawanan ada 5 sifat berlawan dengan 5 lah. Okey, so jadi 10. 10 kita dah. Sifat ni lawan ni 1. Sifat ni sifat ini 2. So 2 kali 5 tu jadi 10. Tapi dia ada additional 1 lagi, di mana salah satu bersifat ni ada adik kembar dia. Okey, so dia akan jadi
plus 1 jadi 11. Manakala sifat tunggal semata-mata 7 sahaja. Okay, dalam 7 ni dia ada guna 14 huruf. 14 huruf ni datang daripada mana? Daripada 28. Tapi di sini dia akan dibedakan. Okey, Umi bagi nama dulu. Pertama, sifat tu diberi nama hams. Hams, okey, dia berlawanan dengan jahr. Okey, mari kita letak dulu apa bahasa Melayu dia. Hams bermaksud bisik-bisik, bunyi tu macam bisik-bisik ataupun sembunyi, tak berapa jelas lah ya. Okey, manakala jahr tu dia banyak nyaring. Tapi nyaring ni bukan macam kita jerit ke apa. Bunyinya clear ya. Setengah-setengah buku tulis kuat ya, tak apa. As long as kita faham the difference. Baik. Yang kedua adalah isti'la. Isti'la. Okey, isti'la ataupun K lah kan. Isti'la jawabannya istifal. Macam inilah. Berat, ringan. Tinggi, rendah. Macam tu. Okey. Istifal, isti'la ada berapa isti'la maksudnya tinggi ataupun meninggi. Tinggi ataupun meninggi. Macam mana huruf meninggi tu Umi? Contohnya kita kata waladdo. Bunyi dia up. Do. Kan? Do dia nak macam tu. So meninggi ataupun qa, so, dot, to, zo, wa, zo. Zo. Dia punya meninggi. Kemudian istifal opposite lah. Menurun atau rendah. Menurun bunyinya ataupun rendah. Okey. Kemudian yang ketiga ialah ikba. Ikba maksudnya tertutup ataupun penuh. Nanti bila sebut huruf tu baru cakap, oh patutlah bunyi dia penuh macam tu. Okey. Apakah huruf berlana ikba? Ialah infitah. Infitah. Ada anak murid Umi kata, Umi macam infinity. Dia cakap, tak apalah infinity pun infinity lah. Saya ingat infitah dah. Ya. Infitah, okey. Maksud di sini tutup. So, opposite tutup? Yes, of course. Buka. Nanti kita tengok macam mana huruf tu buka. Ada huruf tu buka ke? Ada. Daripada apa? Sifat. Okey. Yang keempat, isla. Okay, Umi susun ni setengah buku tak susun macam ni, tapi Umi susun sebab Umi nak letak yang berkembar tu kat bawah. Ya, okay. Isla lawannya ismat. Okay, apa maksud isla? Isla maksudnya gelincir. Gelincir. Slide off. It slides off. Okay. Kalau bahasa Inggeris. Kalau ismat bahasa Inggeris dia halt. Tertahan. Tertahan. Halt. Oh. Okay. Nombor 4. Umi bawa kat sini lah ya. Okay. Sebab kat bawah tu tak cukup tempat. Nombor 4 lah. Nombor 5. Dia ada 5. One is syiddah. Syiddah dan adiknya tawasud. Okey. Baik, syiddah dengan tawasud dia berlawanan dengan rohwah. Rohwah. Okey, mari kita letak Melayu punya. Syiddah kuat. Tawasud sederhana. Ya. Okay. Okay. Umi ambil 1 minute. I just want to double check. Kadang-kadang Umi sendiri terlupa, malu kat orang. Okay, betul, sederhana. Rohwah ialah lemah ataupun lembut. Okay. So, syiddah ni kuat. Rohwah ni lemah sikit. Tawasud dia sederhana. Okay, so dah habis. Sifat huruf berlawanan sudah complete. Okay. Mari kita bilang.
Betul tak? 11 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul lah ya. 11. Okey. Yang kita sebut dia ada 5 tu, 5 ni lah. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bila kita pecahkan 5 tu, berkata hams lawannya jar. Istila lawan istifal. Itba lawan infitah. Isla lawan ismat. Syiddah dan kembar dia tawasud lawannya rohwah. Ni belum bagi lagi huruf. Kejap kita bagi huruf. Okey. Kan kita bagi pada sifat tunggal. Sifat tunggal bermaksud huruf ni huruf lain tak ada sifat dia. Okey. So sifat huruf ni Umi boleh bagi dia punya huruf dulu sebab dia sikit, dia ada 14 huruf je, so Umi boleh bagi dia punya huruf dulu. Okey, jom. Nombor 1. Sekejap Umi nak berwarna lain sikit. Bagi gelap sikit ya. Okey. Nombor 1. Nombor 1 kita ambil huruf yang tunggal dulu ya. Okey, tafashi. Okey, iaitu huruf 1 saja dalam 28 huruf ni, dia 1 saja ada tafashi iaitu huruf shin. Apa maksud tafashi? Maksud tafashi ialah hembur. Okey, huruf apa yang berhembur? Huruf shin. Hembur lah, spray. Okey. Dia bunyi dia so bila kita baca tak boleh kata Asha, Asha. Tak boleh. Sebab tak sembur pun dia Asha. Asha. Okey. Baik, yang kedua hurufnya ialah huruf single juga. Huruf takrir. Takrir. Huruf apa tu? Huruf ro. Apa maksud takrir? Maksudnya getar. Getar. Bila kita sebut rrr, lidah kita bergetar. Sifatnya getar. Huruf lain dia tak getar. Ba getar tak? Mana ada? Kakak. Tak ada. Kan? Itu bukan getar, itu gagap. Kan? Ni getar. Rrr. Kan? So kita kata waro. Dia getar kan? Waro. Kan? Itu getar ya. Okey, getaran. Bukan getaran jua. Itu lagu. Okey. Kemudian kita pergi nombor 3. Satu juga hurufnya iaitu la. Okey. Iaitu huruf dot. Inilah huruf yang Umi kata dia terlekat tadi tu. Ingat tak Umi sebut tadi? Maharaj tekak. Kan? Umi kata dia terlekat kat gigi kan? Lekat kat sini. Bila kita sebut dot famous sekali kat mana? Kat mana? Yes. Walau do. Siapa yang sebut walau do tadi pandai. Walau dia lekat nampak? Naik ni. Cheekbone Umi ni naik ni. Walau ini untuk tahkid, untuk praktis. Okay. So walau so kita rasa dia lekat kat sini. Okay. So dia bunyi istitol hidup. Kalau bahasa Inggeris dia panggil bahasa Melayu dia tulis memanjang. Dia tulis memanjang, penuh memanjang. Okay. Memanjang. Bahasa Inggeris elongated sound. Walau dia huruf ni saja. Huruf lain tak boleh nak buat dah. Boleh tak huruf sin kita buat walas. Tak boleh kan? Sebab dia bukan sifat istitolak. Sin sifatnya lain. Okey. Tengok pula nombor 4. Okey. Nombor 4 kita turun pada huruf yang 2. Iaitu huruf lin. Lin bermaksud lembut. Kalau kita ada adik, mak kita ke, mak saudara ke, sahabat kita nama Salina ke, Alina ke, apa-apa Lili tu kita sebut Lin. Panggil pun lembut kan? Lin. Oh, Lin. Lembut kita panggil dia kan? Kan tu Lin tu maknanya lembut, melunakkan bacaan. So kita sebut perkataan tu dia ada lembut, ambil space kat sini, lembut.
Hurufnya, oh tak apalah warna terlari. Hurufnya adalah huruf ya dan waw. Okey. Nanti kita nak kenal macam mana kita kenali. Bagi satu contoh je iaitu huruf waw. Dengar ayatnya baik-baik. Semua yang dalam live session ni mesti tahu ayat tu. Maliki, yes. Maliki yaumiddin. Yaw itu lin lah. Ni bukan ya dengan waw, dia memang waw. Ya, kalau ya macam ghairil. Itu lin lah. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim. Lai itu lin. Ya, dia bunyi macam kita cedok, kita bertangan kita dalam bekas air. Ambil air. Okay. So besok bila kita pergi kat sifat huruf, kita boleh bezakan dua tangan kita ni. Satu kita lean-kan, satu kita apa? Mat-kan. Macam main tai chi pula. Lai. Li. Mau. Mu. Mat dia bunyi panjang kan? I. Tapi kalau lin, lai. Mau. Kita ikut. Tadi bila kita ngaji tu, tak hanya kita tahu sifat huruf tu macam mana, kita tahu sifat dan kita tahu hukum. Hukum nanti macam mana kita nak kenal. Okey, baik. Yang kelima ialah inhiraf. I-N-H-I-R-O-F. Inhiraf bermaksud huruf itu dilencongkan. Tadi kita belajar gelincir sini. Dia adik-beradik lah. Sebab kenapa nanti adik? Sebab nanti bila letak huruf kat situ, huruf gelincir dengan huruf inhiraf samalah. Okey. Baik. Inhiraf dua huruf saja, iaitu huruf kita tulis dulu melencong swerve, dia swerve ya, detour macam tu. Melencong. Okey. Okey. Betul ke ni? Melencong. Okey. Kemudian hurufnya ialah ra dan lam. Ra dan lam. Bila kita baca dia melencong dalam bentuk dia dimatikan. Bukan dia dibarisi. Kalau kita kata la, dia tak melencong. Dia depan aja. Lidah kita naik atas turun bawah. La, ra, kan dia ke depan. Tapi kalau kita matikan dia macam al, tengok lidah terus ke tepi. Al, mar, lencong lidah tu yang lencong. Kan lidah kita tadi macam ni, kan tapak tangan itu macam lidah kan. Nun, tepi sini lam, ni yang birai ni, yang bulat ni, sama lidah kita. Kan? Kemudian bawah sini, ra. So bila kita baca dia lencong. Bal. Jadi bila kita sebut bal, lidah kita kat sini, kita tak akan baca bala. Kita mungkin tak perasan, tapi kalau dengar kita baca wa ma balana. Balana? Mana ada balana? Tengok Quran, ada balana. Bukan dia sebut balana. Perbuatan dia tu dia beri nama tawalud, mana dia terlepas, dia tak sempat kontrol. Ya, kalau dalam buku dia kata huruf tu disendengkan. Lean against the molars. You put your tongue to lean against the molar, preventing it from the vibration. Jadi dia tak lidah. Bal, tek. Dia kena macam tu. Bal, kan? Mar. Okay. So itu kita kaji lebih lagi dalam sifat huruf next week. In order to baca dengan lebih teliti dan berhati-hati. Baca Quran tak boleh nak kepo-kepo. Ya, jangan setengah anak murid Umi dia rasa especially yang remaja, jangan yang kecil hati, Umi cakap ni benda yang betul. Setengah remaja kalau dia baca cepat, kalau Umi tegur dia terasa hati. Dia kata saya tahulah baca. Dia rasa macam baca cepat tu pandai, baca slow tu tak pandai. No, dua-dua pandai.
tapi pandai dengan tajwid. Jangan pandai baca saja, pandai dengan tajwid. Sebab bila Umi mengajar, Umi tak nak anak murid Umi bila dah habis mengaji esok, dia pandai mengaji. Dia tahu mengaji. Apa beza pandai mengaji dan tahu mengaji? Pandai mengaji, boleh mengaji. Buka buku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bi'alamin ar-Rahman. Boleh? Boleh ngaji? Boleh. Pandai lah dia ngaji. Pandai kan? Oh lah. Tahu mengaji is bagaimana nak sebut. Mana maharajnya? Kat mana tebalnya? Kat mana nipisnya? Itu tahu mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tahu mengaji. Ba kat bibir, sin bunyi sofir, lillah bunyi nipis. Tahu. Kalau pandai mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tahu mengaji. Okay. Itu pandai mengaji. So kita nak tahu mengaji. Okay. Okay, baik. Sekarang kita pergi ke nombor 6. Okay. Okay, kalau Umi ada tersalah susun ni, jangan marah ya. Kadang Umi pun ya tersalah susun juga. Okey. Nombor 6 ialah huruf sekejap ya, Umi tengok nota Umi. Okey, huruf tafashi istitolak sofil. Okey. Yang ke ini ialah sifat qalqalah. Lin dah sebut, sofil okey, 2 lagi. Nah, ini 3 huruf. Okey, sofir atas tengah buku tulis safir. Sofir atau safir dia bermaksud bunyi haiwan. Bunyi haiwan. Bunyi haiwan atau unggas. Okey. Haiwan atau unggas. Animals of insects. Okey. Number 1 kita ada huruf sin. Sin. Number 2 kita ada huruf zai. Number 3 kita ada huruf sod. Walaupun huruf-huruf ni ada dekat sini, semua huruf ni ada dekat sini sebab dia datang daripada ibu dia kan, 28 huruf. Tapi untuk kategori sifat tunggal dia ada kat sini. Okey. Sin ni cuba dengar Umi baca ayat. Bis. Bila kita tahkid, kita lanjutkan bunyi. So kita boleh dengar bunyi bis. Bunyi apa tu anak anda? Kanda, adinda, bunyi apa tu? Ular. Yes, hissing sound of the snake. Okay. Kemudian kita bunyi zai. Umi pasti semua anak anda semua kat luar ni tahu baca ayat ni. Wattini waz. Dengar bunyi dia. Waz. Bunyi sin ke? Tak. Bunyi zai. Bunyi apa tu? Zzz. Bunyi apa tu? Yes. Bis atau lebah. Last kali bunyi apa? Ni bila sebut bunyi ni ramai nak murid kata, oh, bunyi binatang tu ke? Bunyi angsa. Ada anak murid mereka kata, Ustazah, macam mana bunyi angsa dalam Quran? Ang tu dia cakap sama-sama, dia borok. Bila kita pergi dekat dia, dia takut kan? Dia self defense, dia akan panjangkan leher dia, dia akan tarik kepak dia ke belakang, dia akan dia nak cuk kita. Siapa yang balik kampung rumah atuk rumah nenek ada angsa tengok. Cuba usik dia. Dia buat macam ni. Dia nak pergi dekat kita. Okey, orang kampung kata dia nak nyudu, dia nak sudu kita. Itu kat mana kita jumpa dalam Quran? Yes, Fatihah juga. Siratal. Kan? Siratal ladzi. Jangan sebut huruf C. A, B, C. Sirata. No, it's kita ambil lidah ni kat belakang gigi. Ni Umi bagi huruf sod dulu. Sifat kejap lagi kita go back to maharaj sebab kita nak coordinate. Ambil maharaj, ambil sifat. Begini bunyi dia. Okey, baik. Sekarang kita masuk yang ke-7. Last but not least. Okey. Yang ke-7 ni, okey, Umi minta
anak anda semua izinkan Umi tulis kat atasnya so kita boleh nampak kan. Okey. Okey, Umi tulis kat sini ya. Sifat yang ketujuh ialah sifat qalah. Jangan siapa-siapa kat luar tu kata Coca-Cola. Tak boleh. Ya, ni hukum tajwid, jangan kita main, tak baik ya. Alah Ustazah bunyi sama je Coca-Cola dengan Coca-Cola. Tak apalah. Bunyi sama tapi jangan disamakan ya. Okey. Qalqalah dalam buku tajwid diberi nama Qutbujadin. Qaf dal Qud Bu Jadin. 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Betul. Tapi masa Umi belajar dulu, Ustaz Umi kata kita alih. Umi dengar dekat rangkaian radio IKIM pun dia kata kita alih. Supaya apa? Supaya anak-anak murid semua senang ingat. Tengok senang kita nak bagi anak murid semua senang faham. Kita alih je huruf ni jadi apa adik anak anda semua? Yes, correct. Ba, ju, da, ko, to. Umi kalau tulis to tu mesti dia bunyi sini. So benda ni melambangkan dia baca dengan tebal. Ko, to. So hurufnya sama. 1 qaf, qaf. Dal, dal. Ba, ba. Jim, jim. Baju sorry. Kud. Silap tengok tu. Umi pun boleh lupa. Minta maaf. Jangan marah. Okay. To. Okay. Kud bujadin. Baju dah kotor. Okay. So qalqalah. Apa maksud qalqalah ni? Baju dah kotor. Baju dah kotor. Qalqalah maksudnya melantun. Dia pergi, dia datang balik. Kita ambil bola baling kat dinding. Bola tu datang balik kat kita. Bola tu jatuh. Bola datang balik. Kan? Kalau kita buang bola kat lantai. Dia naik balik kan. Okay, so melantun. Kalau bahasa Inggeris dia tulis bounces back. Okay? Melantun. Okay. So huruf ni kita macam mana kita nak cakap dia melantun? Dalam sifat huruf, ini hurufnya dia melantun. Tapi kalau kita baca dalam hukum, ya, kalau kita nak hukum, perbuatan tu yang disebut melantun. Contohnya ya, ni Umi ambil sikit lah contohnya. Kita kata dia sugro, qalqalah sugro, QS. Dia dalam keadaan mati. Hamzah, qata dari atas, dal mati. Ada, bukan ad, bukan AD. This is how Umi ajar, so anak murid semua boleh ingat. Ada. Kita kan selalu guna ada, kan? Siapa ada buku? Siapa ada? Kan? Tak ada, tak tahulah. Tak ada pun, tak ada. Ataupun, ada je budak ni. Ada. So the sound is like that. So when you read the Quran, it's not ada ataupun ad. Dia ada. Okay. Contohnya, lam yalid. Ada. Lam yalid wa lam yulad. Lad. Itu qalqalah kedua. Sebab qalqalah ni ada 3. Okay, ada 3. So, kita simpan untuk next week. Biar kita belajar next week. Okay, tapi qalqalah dia ada 3. Qalqalah sugro, QS, maknanya dia dah mati betul-betul macam ni. Ya, qalqalah kubro, dia hidup. Kita matikan. Ya, macam apa nama tu? Kasabah. Kasabah, matikan. Kasab. Kasab. Umi tak ambil contoh lam yalid tadi sebab lam yalid tu dia dah mati. Dia tu tak boleh nak cerita panjang, kan confuse. Belum lagi ingat nombor 1, 2, 3 dah pergi ke hukum pula. Aduh, macam mana ni? Jangan confuse. Ya. Sekadar beritahu dulu. Ya, qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Okey. Ini asas lah. Ya, nanti bila anak anda semua dah pandai, kita pergi lebih sikit. Ya, okey. Apa yang kita belajar, banyak buku-buku kita beli kat pasaran, dia asas.
Ya, tajwid asas. Siapa yang minat kemudian nak pergi mendalami boleh saja insya-Allah. So sekarang kita nak bagi sini. Okey, nak bagi ni masa pun nak habis dah ni. Okey, hams. Hams ada 10 huruf. Ingat 10 huruf ni. So baki 28 tolak 10 18. Tak perlu ingatlah. Ya, nak ingat tak ada masalah. Okey. Isti'la. Isti'la ada 7 saja. Okey. Istifa ada 21. Okey. Ikba ada 4 saja. Okey. Iftitah ada 28. Isla ada 6 saja. Ya. Ismat ada 22. Okey. Kemudian mana dia? Okey sini. Tak nampaklah pula. Syidah ada 8 saja, dengan kembar dia ada 5. So 13. So sini ada 15. So kita jangan ingat yang banyak-banyak ni, kita ingat yang ni sikit ni. Okey. Alright. Sekarang Umi letak nama dia dulu. Ni color pen. Okey. Nama dia pukul berapa ni? Umi ni kadang melalut sikit. Okey, sorry. Okey, kita ambil ikba dulu. Sod, ikba ialah sod, dot, to, zo. Okey. Isti'la sod, sod juga. Dot, sorry. Sod, ini dot sorry. Sod, dot, to, zo, kho, rin, qaf. So yang belah-belah ni alif, ba, ta, sa, jim. Sinilah ya. Okey. Isla ada berapa huruf? Ada 6 kan? Okey. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Nampak tak Umi cakap tadi? Lam ada, ro ada. Inkhiraf, lam ada, ro ada. Kan? Okey. So kita pergi ke tawassut dulu sebab tawassut dia ayat nombor huruf sikit. Tawassut lam, lam ada juga. Nun, ain, mim, ro. Tawassut ada lam, ada ro. Dia sederhana. Dia ada melencong. Dia ada gelincir. Itu yang kita nak suka cari-cari tu. Okey. Kemudian kita pergi kat syiddah. Syiddah ada 8 huruf saja. Alif, jim, dal, ya. Jim, dal, qaf. Umi ni kan lupa kejap. Mana Umi tulis tadi? Apa ni? Oh, syiddah. Tengok tu. Okey. Syiddah ada 8 ya. Okey, dia adalah alif, jim, dah betul. Qaf, to, sin. Sin ada tak? Oh, tak ada sin. Silap. Ba, kaf, ta. Sini. So, sini ajid, kudin, bakat. Okey. Hams ada 10. Fa dulu masa Umi belajar dulu, anak Umi yang ingat. Umi susah nak ingat. Anak Umi dia boleh ingat. Okey, fa, ha, sa, ha marbutah, shin, ya, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Fakhassahun sakat. Fakhassahu syakhsun sakat. Nanti kalau minggu depan kita eja baliklah. Sebab insya-Allah minggu depan saya akan ulang ya. Okey, so ini adalah sifat-sifat huruf. Okey, walaupun pus rambut, bertabur, macam-macam color dah jadi sakit mata dah tengok. Kan? Tadi awal-awal tu awal je. Sekarang dah orang kata dah macam serabut betul, tak apa. Jangan risau. Minggu depan kita buat lagi sekali ya, sifat huruf. Umi comelkan lagi daripada hari ini. Kemudian kita bagi pengenalan. Macam mana kita nak buat contoh nak cari sifat huruf. Okey ya. Contohnya sekejap, mana dia? Umi just tunjuk. Okey. Sekiranya kita nak cari huruf ro.
dia ada 5 sifat berlawanan, berapa sifat tunggal? STSL. Okay, so kita tengok ra 1. Dia sifat tunggal sini, takrir 1. Oh, ada inhiraf. Takrir dengan inhiraf. Okey, 2. Sifat ni ada ra ke? Tak ada. Oh, jar. Jar. Okey. Sini istilah. Okey, tak ada istilah. So dia akan istifal. Okey, tutup. So kita cari macam tu. Boleh? Next week kita buat, insya-Allah. Okey. So sekarang kita tutup kelas lah ya. Saya cukup masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita cari macam tu. Okay, terima kasih Ustazah. That was a very good class. Saya pun salin nota ni sebenarnya. Tu yang tadi dekat muka. Minta maaf Ustaz, saya Umi memang begini. Kalau Umi mengajar memang terbawa-bawa. It's okay. I mean, memang sebab duk salin nota sekali kan. So maksudnya saya pun tak perasan tu yang muka dekat tadi tu sebab nak tengok skrin. Okay, alhamdulillah ingat balik dulu masa sekolah belajar Khutbah Jadin dengan baju gantung. Okay, ya betul. Ni nak dekat 40 dah kena baca balik. Okay, so alhamdulillah, thank you. Terima kasih Ustazah. Okay. Sama-sama. Untuk semua yang penonton, tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik Smart Class, kami harap kelas hari ini sangat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dan juga adik-adik tentang rukun asas tajwid. Okey, so kepada mereka yang terlepas kelas minggu lepas di mana kita belajar makhraj huruf, boleh tengok balik video tersebut di Smart Class kami, Facebook kami ataupun di YouTube kami. So jadi subscriber dekat YouTube juga sebab kami akan usually upload video live class ni di YouTube selepas 1 hari. Okey. Alright, insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi mengenai sifat huruf because kalau tengok nota Ustazah tadi memang colourful lah. Okay, so kalau tuan-tuan dan perempuan baru join kelas hari ini untuk kali pertama, nantikan kelas Ustazah Aliza minggu depan. So sediakan pen, pensel dan buku-buku nota sebab saya sendiri memang khusyuk salin nota. Kena ingat balik. Okay. Alright. Terima kasih Ustazah. Thank you so much for your time malam ni. Sama-sama. Saya pun minta maaf sebab terlebih time. Tak apa, seminit 2 je. Kalau ikut saya sampai pukul 10 pun boleh go on lagi sebab tajuk ni is a very interesting class. Betul. Tengok Ustazah sambil Ustazah explain, sambil saya nota pun tak perasan. Tiba-tiba tu yang tag team mention dah 11.30. Tak apa, don't worry. I mean, as long as kita tak terlebih kelas sampai sejam 2, shouldn't be a problem. Ya, insyaAllah. Kita nak habiskan dulu. Kita harap penonton faham lah kan. InsyaAllah. Sebab tu yang penting, tuan-tuan dan perempuan, adik-adik semua boleh tonton balik video ni untuk ulang kaji. Sebab kadang masa live tak boleh nak rewind kan. Kalau masa dia dah load ke Facebook, dah upload ke YouTube, boleh pause, boleh salin nota balik dan sebagainya. Okay? Alright, esok kita akan kembali pada pukul 8.30 malam bersama Cikgu Lo. Cikgu Lo, as you guys remember, all the way from Sarawak. So esok dia akan bersiaran langsung, of course, dari Sarawak again, pukul 8.30 untuk matematik KSSR, terutamanya darjah 4, 5 dan 6. Okay? So again, jangan lupa untuk follow Facebook kami, follow YouTube, subscribe YouTube, follow Instagram dan TikTok. Ustazah Aliza pun sekarang ada di TikTok kita. Dia ajar yang dengung last week, kita dah letak dalam TikTok. So make sure you guys follow dan like. Okay Ustazah, again thank you so much. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah, saya pun ucapkan terima kasih diberi peluang untuk berkongsi ilmu. Ya, insya-Allah mudah-mudahan ilmu Allah ni membawa kita jauh ke depan, insya-Allah. Betul, alhamdulillah, insya-Allah. Okay, we will see you next week Ustazah. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Okay, Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.